Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Lela Kadir dalam Berita Tengah Malam. Kita mulakan dengan perkembangan banjir. Situasi banjir di Pahang, Perak, Selangor dan Terengganu semakin buruk selepas merekodkan peningkatan jumlah penduduk terjejas. Sementara itu, di Johor keadaan banjir pulih sedikit, manakala di Kelantan pula kekal. Setakat pukul 10 malam tadi, portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan seramai 23,575 penduduk terjejas banjir di 6 negeri terbabit. Di Pahang, penduduk terjejas banjir terus meningkat kepada 15,868 yang ditempatkan di 220 pusat pemindahan sementara PPS yang beroperasi di 9 daerah. Maran menjadi daerah paling teruk dilanda banjir apabila 4,561 penduduk telah dipindahkan di 32 PPS. Ia diikuti daerah Kuantan 3,573 penduduk yang dipindahkan ke 33 PPS. Lipis merekodkan seramai 1,893 orang penduduk terjejas dan Jerantut merekodkan pemindahan penduduk terjejas seramai 1,787. Sementara di Bentong mencatatkan jumlah penduduk terjejas paling sedikit iaitu 198 orang yang ditempatkan di 4 PPS. Di Terengganu, jumlah penduduk terjejas seramai 1,056 orang. Di daerah Kemaman dan Dungun telah ditempatkan di 11 PPS. Kemaman merekodkan 902 penduduk yang ditempatkan di 8 PPS, manakala Dungun menurun kepada 154 yang ditempatkan di 3 PPS. Hujan renyai kadangkala lebat di bahagian pantai direkodkan ketika ini. Di Perak, seramai 1,236 penduduk melibatkan 4 daerah iaitu Mualim, Hilir Perak, Kampar dan Kuala Kangsar telah dipindahkan ke 13 PPS. Situasi sama turut berlaku di Selangor apabila 4 PPS dibuka, 1 di Kuala Selangor dan 3 di Hulu Selangor bagi menempatkan 174 penduduk terjejas. Di Kelantan pula, 78 penduduk terjejas di Gua Musang kini ditempatkan di 3 PPS. Orang ramai diingatkan sentiasa berwaspada dan tidak sesekali meredah banjir kerana boleh mengundang bahaya. Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Lieutenant Kolonel Pertahanan Awam Cik Adam Abdul Rahman berkata, banyak kes direkodkan pada banjir gelombang keempat baru-baru ini membabitkan motosikal dan juga kereta yang dihanyutkan arus deras ketika cuba untuk melalui jalan yang dipenuhi air. Kita tahu semalam berlakunya peningkatan air yang sangat drastik yang melintasi jalan ataupun lebuh raya. Jadi kepada belia ataupun remaja yang membawa motosikal kenderaan ringan supaya tidak mengambil risiko yang tinggi untuk meredah di kawasan-kawasan yang berarus deras. Sebab kita tidak tahu arus berkenaan boleh membawa ke kawasan-kawasan yang agak curam dan juga berisiko yang sangat tinggi. Beliau ditemui selepas membuat tinjauan ke PPS Dewan Orang Ramai Pasir Raja Dungun dan Kampung Syukur di Dungun. Hadir sama Adun Bukit Besi Rosli Daud dan Pengerusi Ketengah Datuk Razali Idris. Dua beranak dikuatiri lemas selepas bot dinaiki mereka bersama ahli keluarga lain terbalik ketika cuba merentasi Sungai Jelai dekat Kampung Bertang di Lipis, Pahang siang tadi. Ketika kejadian, mangsa Rozi Omar, 52 tahun bersama anaknya Zakirah Ahmad Hussein, 19 tahun menaiki bot berkenaan bersama suaminya Ahmad Hussein Mat Aris, 52 tahun dan seorang lagi anak mereka Nur Aina, 23 tahun. Penghulu Mukim Ulu Jelai, Asyar Amin Ahmad berkata, keluarga terbabit difahamkan cuba merentasi sungai itu untuk meninjau keadaan kediaman mereka yang ditenggelami banjir. Katanya laporan kejadian diterima daripada Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Kemakmuran Kampung JKKK Kampung Bertang kira-kira jam 12 tengah hari. Setakat ini, kedua-dua mangsa iaitu Rozi dan anaknya Zakirah gagal dikesan.
suami Rozi Ahmad Hussein dan Nur Aina berjaya menyelamatkan diri sebaik insiden berlaku berhampiran jambatan gantung Kampung Bertang. Asyar Amin berkata pihaknya sudah memaklumkan mengenai kejadian itu kepada pihak polis dan operasi mencari serta menyelamat mangsa sedang dilakukan dengan kerjasama penduduk kampung. Pelajar Universiti Malaysia Pahang, Ukay Iskandar yang dikuatiri lemas ketika cuba menyeberangi laluan dinaiki air di Sungai Puas dekat Kampung Gintung Tebing Tinggi, Jerantut Pahang semalam masih belum ditemui. Ketua Polis Daerah Jerantut, Superintenden Mazlan Hassan ketika dihubungi berkata, operasi mencari dan menyelamat diteruskan pagi tadi oleh sepasukan pegawai dan anggota polis dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta penduduk kampung. Pada kejadian semalam, mangsa, bapa dan dua adiknya dikatakan kembali ke kediaman lama mereka selepas kebanyakan laluan biasa digunakan terputus akibat banjir. Bapa mangsa Zulkarnain Hitam, 58 tahun, ditemui lemas dan meninggal dunia kira-kira pukul 2 pagi dan dua adiknya yang berusia 13 dan 15 tahun ditemui selamat. Operasi mencari dan menyelamat bersambung pagi esok. Seorang penuntut tahun pertama Universiti Sains Islam Malaysia USIM Negeri Sembilan menjadi korban kedua banjir di negeri ini selepas ditemui mati lemas di Kampung Bentong di sini tengah hari tadi. Mangsa Ikmal Hakimi Mahasan, 20 tahun, lemas selepas hanyut di bawah arus banjir bersama kereta dipandunya di Kampung Nio, Kluang, Johor. Komando operasi daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kluang, penolong kanan penguasa bomba Akub Sidik dalam satu kenyataan memaklumkan mayat mangsa dijumpai pada jarak 51 meter daripada lokasi kereta mangsa dijumpai. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian dan operasi tamat 12.56 tengah hari. Katanya mayat mangsa ditemui kira-kira 50 meter dari lokasi dilaporkan terjatuh. Masih berkenaan banjir di Johor. Setakat ini situasi banjir di Kuarter Tinggi Johor mula beransur pulih. Setakat 10 malam, jumlah penduduk terjejas masih kekal 5,524 orang di 52 pusat pemindahan sementara PPS di seluruh Johor. Untuk perkembangan terkini, kita bersama dengan wartawan Taufik Salimin. Silakan Taufik. Baik, untuk laporan tengah malam ini secara keseluruhannya apa yang dapat saya simpulkan, keadaan banjir di Kota Tinggi beransur pulih berikutan tiadanya berlaku hujan pada hari ini. Namun air sungai masih lagi deras mengalir dan penduduk diingatkan untuk bersiap sedia sekiranya dipindahkan berikutan air pasang besar yang dijangka berlaku pada pukul 2 pagi nanti. Semua 23 pusat pemindahan sementara di Kota Tinggi diaktifkan sepenuhnya dan dikawal selia oleh pasukan-pasukan keselamatan seperti polis, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan juga bomba yang begitu giat memantau operasi bagi memastikan tiadanya berlaku kejadian yang tidak diingini di Kota Tinggi. Sepanjang jalan utama juga masih lagi ditutup kepada semua kenderaan dan insya-Allah jalan-jalan ini akan dibuka dalam waktu terdekat sekiranya keadaan beransur pulih pada hari esok. Sekian saja yang dapat saya kongsikan untuk perkembangan terkini banjir di Johor pada pukul 12 malam ini. Sebarang maklumat akan dimaklumkan dari semasa ke semasa menerusi saluran berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Taufik atas perkembangan itu tadi. Sementara itu, di Jerantut Feri, Pahang, penduduk cemas apabila sebuah tongkang penyedut pasir hanyut di bawah arus deras di Sungai Pahang kira-kira 4 petang tadi. Difahamkan tongkang tersebut dihanyutkan bermula di Pulau Mansuk, kira-kira 1 kilometer dari Jerantut Feri. Menerusi visual amatur yang dikongsikan warga net menunjukkan tongkang tersebut telah hanyut menghampiri jambatan feri menyebabkan orang ramai bimbang jika ia meruntuhkan jambatan tersebut. Namun ia terus dibawa arus dan tidak meruntuhkan jambatan tersebut. Difahamkan pam pasir bagaimanapun berjaya dialih ke tebing sungai berhampiran Jerantut Feri dengan kerjasama orang ramai.
5 kluster baharu COVID-19 dilaporkan hari ini melibatkan 3 negeri dan 1 wilayah. Pertambahan 5 kluster baharu itu menjadikan jumlah kumulatif kluster di Malaysia 537 kluster. 306 kluster dilaporkan tamat setakat ini menjadikan jumlah kluster aktif yang dipantau 231 kluster. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kluster Duyung melibatkan daerah Klang, Selangor. Satu lagi kluster turut dilaporkan di negeri berkenaan iaitu kluster Pasar Jalan Sentosa di daerah Kuala Langat. Kedua-dua kluster tersebut dikesan di tempat kerja. Kluster ketiga ialah kluster Jalan Nahkoda. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Titi Wangsa dan Ceras di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif bermula pada 28 Disember melalui saringan bersasar di sebuah syarikat. Kluster yang keempat adalah kluster Ihsan Ibol. Kluster ini melibatkan daerah Ulu Perak, Larut, Matang dan Selama di Perak serta daerah Gombak di Selangor. Kluster Teluk Mas pula dilaporkan di Melaka Tengah melibatkan sebuah pusat tahanan. Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkannya pada sidang media harian perkembangan COVID-19 di Malaysia. Pada perkembangan sama, sebanyak 14 kluster jangkitan COVID-19 sejak 7 Disember lalu hingga kini berkait dengan perjalanan rentas sempadan daerah dan negeri serta terbabit dengan aktiviti sosial. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, 5 daripada kluster itu membabitkan aktiviti rentas sempadan daerah dan negeri manakala 9 lagi susulan aktiviti sosial. Katanya 3 daripada kluster membabitkan aktiviti rentas sempadan dikesan di Pahang iaitu kluster Intan, kluster Semambu dan kluster Tembok Mempaga. 1 di Kelantan iaitu kluster Seragam Cepa dan 1 lagi di Perak membabitkan kluster Ihsan Ibol. And cluster due to the social activities, we have 9 clusters being reported. In Perak ialah Gerbang Ponsu, in Sabah Lintas Seraya, in Johor Sungai Redan, in Sabah Marikan, Kasiah Diamond in Pulau Pinang and Selangor, and Pagitan in Sabah, Sungai Burung cluster in Selangor and Negeri Sembilan, cluster Kupi-Kupi in Sabah and cluster Bandar Impian in Johor, Kelantan and Perak. Sementara itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, peningkatan kes positif yang dilihat ketika ini berikutan tindakan KKM menjalankan saringan bersasar terutama di tempat kerja. Beliau berkata penting untuk mengamalkan setiap prosedur operasi standard SOP ditetapkan kerajaan meskipun kelonggaran diberi terutama bagi sektor ekonomi. Hari ini kes sembuh kekal 4 angka iaitu 1,010 kes menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 98,228 kes. Jumlah kes baharu pula 1,741 kes dengan 8 kes import menjadikan jumlah keseluruhan 120,818 kes. 7 kematian turut dilaporkan menjadikan kesemuanya 501 kes. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Pelan Transformasi Koperasi Malaysia 2021-2025 Transcom akan dilancarkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK dalam masa terdekat. Menteri MEDEK Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, pelan itu akan menggariskan matlamat dan langkah strategik yang komprehensif memastikan gerakan koperasi lebih berdaya saing, lestari dan mampat. Negara dan penutupan tempat awak. Perasaan saya tak apa-apa happy.
Koperasi ini mempunyai 6 Jelasnya juta Transcom ahli. bakal memberi manfaat lebih besar dan menyeluruh kepada kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat. Belum lagi mendapat keuntungan yang besar. Jadi dalam sudut itu kita banyak daripada skill dia to inject the new blood ataupun new energy kepada koperasi, membawa anak-anak muda, graduate dan sebagainya masuk ke dalam koperasi. So those areas we don't need money so much. Jadi dalam keadaan semakin walau bagaimanapun kalau duit diperlukan, pihak koperasi masih mempunyai modal pusingan sebanyak 350 juta. Jelasnya lagi, dalam usaha itu, sektor koperasi perlu berubah daripada model perniagaan lapuk kepada model baharu dengan menukar mentaliti konvensional kepada yang lebih progresif dan inovatif. Transcom juga mensasarkan transformasi Institut Koperasi Malaysia IKM sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengkhusus kepada pendidikan koperasi dan keusahawanan. Beliau menyatakan demikian pada Majlis Amanat Tahun Baharu 2021 kementeriannya di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Malaysia bersedia sepenuhnya untuk mengadaptasi segala kemahiran berasaskan teknologi robotik dan automotif pada pelan penggunaan teknologi tinggi. Ini sejajar dengan inisiatif National Technology and Innovation Sandbox yang dilihat mampu menyumbang kepada pendapatan negara khasa PNK sekaligus mempercepatkan usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf ekonomi negara melalui inovasi dan teknologi canggih. Susulan kenyataan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Khairy Jamaluddin berkata satu pelan penggunaan teknologi tinggi sedang dirangka sebagai inisiatif mengurangkan kadar sentuhan dalam urusan seharian. Jelas Dekan Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, Profesor Madya Dr. Muhammad Zahuri Hairani, selain bertindak sebagai pemudah cara sistem sedia ada, ia juga dapat meningkatkan kecekapan sistem urusan kaunter. Teknologi digital dan juga penggabungan dengan sistem kepintaran buatan adalah amat perlu untuk digabung jalinkan dalam usaha kita menangani interaksi secara bersemuka ataupun sentuhan. Jadi ini dapat dipermudahkan melalui urusan sistem kaunter seperti di hospital, di Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Pelajaran Negara dan kementerian-kementerian yang terlibat. Nada sama turut disuarakan oleh pensyarah kanan Fakulti Seni Industri Kreatif UPSI, Dr. Arshadi Abbas yang berpendapat perkara ini dilihat bersesuaian dengan situasi semasa sebagai inisiatif untuk mengurangkan sentuhan dalam urusan seharian. Pendigitalisasi teknologi ini akan memudahkan urusan seharian serta meningkatkan kadar kecekapan guna tenaga pada kadar yang maksimum. Saya percaya negara kita sudah bersedia dari segi kemahiran dalam merencanakan cadangan Menteri Sains dan Teknologi YB Khairy Jamaluddin. Sekian, terima kasih. Ogos lalu, kerajaan melalui MOSTI memperuntukkan RM100 juta untuk menggalakkan perkembangan teknologi, inovasi dan kreativiti dalam perkhidmatan dan pengkomersialan inovasi tempatan. Pelan jangka panjang itu bakal dilaksana dengan kerjasama pelbagai kementerian bagi mengubah ekonomi melibatkan kesesakan dan sentuhan. 128,000 nelayan di bawah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM akan mencarum sepenuhnya di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja Sendiri SKSPS Perkeso bermula Ogos ini. Ketua Pengarah LKIM Osman Latif berkata pelaksanaan caruman SKSPS itu adalah bagi menggantikan skim insurans berkelompok nelayan SPIBN yang akan berakhir Julai ini. Jelas beliau, caruman akan dilaksana secara tahunan dengan jumlah caruman sebanyak RM157.20 pada setiap tahun menerusi allowance sara hidup mereka.
Tambahnya, walaupun jumlah caruman meningkat berbanding potongan di bawah SPIBN, namun para nelayan telah bersetuju selain ia adalah jumlah yang ditetapkan oleh pihak Perkeso sendiri. Sebelum kita buat, kita dah minta persetujuan daripada pihak nelayan dan mereka rasa mereka setujulah dan tidak ada masalah. Cuma berbeza RM57.20 lah. Tapi kalau ikut persentage tu tinggilah. Tapi kita tak limit persentage, kita ambil nilai dia tu daripada 100 kepada RM157.20. Ini adalah jumlah amount yang telah diputuskan oleh pihak Perkeso sendirilah dan disetujui oleh pihak nelayan dan dia orang tidak ada masalah. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan bayaran manfaat pampasan nelayan yang hilang di laut di Pengkalan Balak Melaka. Dalam pada itu, beliau turut meminta golongan belia yang berminat untuk menjadi nelayan agar menceburi bidang kerja itu dalam usaha bagi memastikan negara tidak akan terputus bekalan makanan. Setakat ini, kira-kira 27% dari keseluruhan 128,000 nelayan di negara ini adalah daripada golongan belia. Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur mengesahkan tiada mangsa yang terlibat dalam kebakaran sebuah van syarikat kurier berhampiran Metro Pudu. Komando Operasi Kanan PBK2 William Mandap berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 2:25 petang tadi. Seramai 20 anggota bomba dari Balai Bomba Pudu dan Hang Tuah segera ke tempat kejadian dan operasi tamat pada pukul 3.44 petang. Dalam pada itu, kemusnahan kebakaran dianggarkan 60%. Walau bagaimanapun, punca kejadian masih dalam siasatan. PLAS Malaysia Berhad menafikan dakwaan mesej tular menerusi aplikasi WhatsApp memaklumkan pengguna lebuh raya PLAS akan didenda polis sekiranya tidak memakai tali pinggang keledar belakang. PLAS menerusi satu kenyataan media memaklumkan mesej itu tidak benar, namun pengguna perlu mengamalkan pemakaian tali pinggang keledar belakang termasuk kerusi khas keselamatan kanak-kanak ketika memandu. PLAS turut menegaskan pihaknya turut bekerjasama dengan pihak polis dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bagi memastikan tanggungjawab menjaga keselamatan pengguna lebuh raya terjaga. Berita sukan, 7 atlet negara dan seorang pegawai sukan telah disahkan positif COVID-19. Atlet-atlet yang terlibat adalah 2 dari sukan olahraga, 2 dari sukan tenis berkerusi roda, 2 dari sukan bola keranjang kerusi roda, seorang atlet 10 pin bowling cacat pendengaran dan seorang pegawai pengiring sukan bokia. Menerusi satu kenyataan, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Ahmad Syapawi Ismail menyatakan seramai 466 daripada 735 atlet podium dan pelapis kebangsaan serta jurulatih negara telah pulang kem latihan pusat selepas diberi pelepasan sempena Hari Natal dan Tahun Baru. Mereka kemudian telah menjalani ujian swab di pusat latihan masing-masing yang telah diselaraskan oleh MSN dan ISN selepas kembali dari cuti hujung tahun. Menurutnya, kesemua mereka yang disahkan positif telah diasingkan dan menunggu tindakan selanjutnya daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Sebelum ini, pengarah kejurulatihan BAM, Wong Chun Han, telah disahkan positif COVID-19 dan telah menjalani kuarantin diri di rumah. Kesemua mereka yang telah disahkan positif telah diasingkan dan menunggu tindakan selanjutnya daripada pihak KKM. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengumumkan bekas pemain dan jurulatih kebangsaan Datuk Ong Kim Swee dilantik sebagai pengarah teknikalnya yang baharu berkuat kuasa 1 Januari 2021. Kim Swee diberi tugas untuk menggalas jawatan pengarah teknikal FAM itu bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Peter Di Rooq.
Bekas pemain tengah Melaka, Sarawak dan Sabah pada era 1990-an itu sebelum ini memegang jawatan sebagai penolong pengarah teknikal FAM merangkap ketua unit belia FAM. Kim Swee memulakan kerjaya kejurulatihannya dengan menjadi ketua jurulatih Melaka sebelum namanya melonjak sebagai jurulatih yang berjaya mencungkil bakat-bakat muda dan seterusnya menjadi peneraju utama skuad Harimau Muda. Antara kejayaan besar Kim Swee ialah membawa skuad bawah 23 kebangsaan meraih pingat emas Sukan C 2011 di Jakarta, Indonesia dan pingat perak Sukan C 2017 di laman sendiri. Beliau dilantik sebagai Ketua Jurulatih Kebangsaan secara rasmi pada 2016 hingga 25 Mac 2017 dan selepas itu diberi tugas mengendalikan skuad B22 negara bagi menghadapi Sukan C 2017. Peruntukan RM700,000 yang disalurkan melalui Belanjawan Negeri Perak terhadap sukan elektronik atau e-sukan diharap dapat membantu pembangunan sukan tersebut pada masa hadapan. Pengerusi Jawatan Kuasa Belia Sukan Komunikasi dan Multimedia Negeri, Khairul Syahril Muhammad berkata, langkah tersebut juga dapat dilihat sebagai usaha untuk mencungkil lebih ramai bakat baharu terutama dalam kalangan generasi muda. Jelas Khairul Syahril, e-sukan perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas dan bukan hanya sebagai hobi atau hiburan. Sebaliknya, ia mampu dijadikan sebagai sumber rezeki yang menjamin masa depan. Kalau kita lihat, banyak ruang yang boleh mereka ambil daripada e-sport ini sendiri dari segi kerana kita ingin mengusahakan dia menjadi satu industri dalam sukan ini. Dan juga lagi satu, e-sport juga sebenarnya telah pun menjadi salah satu sukan pingat di peringkat Sukma dan juga sukan C akan datang insya-Allah. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis makan malam Persatuan Sukan Elektronik dan penyampaian hadiah kejohanan e-sport di Ipoh malam tadi. Turut diadakan majlis menandatangani perjanjian persefahaman dan usahama di antara Persatuan Sukan Elektronik Negeri-Negeri Utara iaitu Perak, Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. Bila berita tengah malam berakhir di sini, pastikan anda teruskan amalan Kendiri yang positif dan mengimbas aplikasi MySejahtera di lokasi atau premis yang dikunjungi. Selamat beristirahat dan Assalamualaikum.